Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi Jumaat 10 Februari 2023, Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim, lintas langsung dari Perlis, Sabah dan Sarawak bakal mengisi paparan untuk petang ini. Terus setia bersama Berita Wilayah. Kedaulatan undang-undang dan agenda ekonomi rakyat perlu dijadikan teras dalam pembangunan ASEAN akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata menerusinya ASEAN perlu terus ke hadapan dalam pelbagai sektor. Beliau ketika berucap di Majlis The Future of ASEAN, Anjura Malaysian Thai The Chambers of Commerce MTCC turut terharu dengan perkembangan positif kerjasama dua hala Malaysia dan Thailand. Menurutnya, meskipun lawatan ke Thailand agak singkat, namun beberapa hal ASEAN dapat dibincang dan dilaksana dengan jayanya. Accountability. Leaders are not only accountable once in 4 or 5 years to their people. Leaders are accountable to the mandate, to the spirit of the constitution, and to honor the promise to the people that they are supposed to lead a clean government that will use resources to champion, to promote the economy, propel the economy, yes, but to ensure there's justice for all its citizens. We must make sure there is rule of law, democratic accountability, and to ensure that the economy must be propelled not to serve the interests of a few, but to serve the interests of the majority of our people. Tambah beliau, penting untuk kedua-dua negara mendapatkan pandangan daripada pemain industri perniagaan mengenai ekonomi pelancongan. Dalam majlis ini juga, Datuk Seri Anwar turut menyentuh mengenai komitmen Malaysia untuk menyelesaikan krisis di selatan Thailand dan Rohingya di Myanmar serta sektor ekonomi digital. Pemilik kenderaan persendiran kini boleh menggunakan mod paparan lesen kenderaan motor LKM Digital eLKM dan lesen memandu Malaysia LMM Digital eLMM berkuat kuasa hari ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, inisiatif dilaksana selaras langkah digitalisasi dalam perkhidmatan teras Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Dengan fasa pertama melibatkan kenderaan persendirian individu, termasuklah motosikal, mengambil kira kesediaan sistem dan penerimaan awam terhadap pelaksanaannya sebelum perluasan pelaksanaannya ke fasa-fasa seterusnya. Beliau menyatakannya pada sidang media pengumuman paparan digital lesen kenderaan motor dan lesen memandu Malaysia di Putrajaya. Bagi pemandu dan pemilik kenderaan yang belum bersedia, mereka masih boleh memperoleh dan mengekalkan amalan memapar pelekat LKM seperti sedia ada. Bagaimanapun, orang awam digalakkan mendaftar akaun masing-masing secara digital melalui portal awam JPJ seperti Tetra atau di aplikasi mobile MY JPJ. Insentif khas akan diberi kepada peniaga yang menjual menu rahmah. Perkara itu akan dibincang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, termasuk keperluan tambahan kota pekerja kepada restoran terlibat. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata selain itu akan membantu menambah bekalan mentah kepada pengusaha. Justru pihaknya menyarankan lebih banyak restoran menyertai program menu rahmah sekaligus dapat menampung keperluan restoran yang menyertainya setakat ini. Sehingga kini 31 persatuan restoran melibatkan lebih 12,000 ahli menyatakan minat menyertai program menu rahmah. Kita belum meletakkan fiscal value kepada insentif tersebut, tetapi setakat ini inisiatif ini adalah sukarela, ya, sukarela di dalam sama-sama
peniaga-peniaga ini membangunkan satu ekosistem yang memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam menangani kos sara hidup. Beliau mengadakan tinjauan menu rahmah di sebuah restoran di Taman Rinting Masai, Johor Bahru. Peniaga kecil menyahut saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menjaga kebajikan rakyat terutama B40. Mereka menawarkan menu berkhasiat bukan hanya untuk hidangan tengah hari, malah turut menawarkan menu ramah untuk hidangan makan malam. Golongan peniaga kecil ini turut menzahirkan keinginan untuk membawa menu rahmah ke karnival makanan pasar malam selain di gerai-gerai makanan biasa. Di karnival Malay Thai Food Fair yang sedang berlangsung di Puncak Alam ini misalnya, golongan peniaga sudah mula mengambil inisiatif menawarkan menu rahmah. Kami juga mempunyai menu rahmah di mana boleh membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Dan kami juga akan bawa menu rahmah ni ke mana-mana juga kami berada, walaupun di luar kawasan. Menu rahmah ni memang baiklah untuk golongan B40 seperti apa yang diwar-warkan, dan saya rasa kalau nak buat benda-benda macam ni kena menyeluruh lah mana satu Malaysia ni. Tak kisahlah, bukan semata-mata event saja, mungkin gerai-gerai tepi jalan, pasar malam ataupun restoran-restoran. Bagi pelanggan, menu ramah diharap dapat diperluaskan juga ke semua jenis medium perniagaan agar ia dapat dinikmati secara menyeluruh oleh golongan B40. Menu rahmah ni perlu dikekalkan dan diperluaskan lagi bagi memberi golongan B40 peluang untuk menikmati makanan yang pada harga yang pemilik lah untuk diorang miliki. Kita boleh menolong golongan B40 lah untuk diorang pun dapat merasa makanan yang lengkap lah. Macam contoh menu rahmah kan ada nasi, ikan, sayur. So saya rasa benda ni akan sedikit sebanyak bagi impact lah dekat orang B40 juga. Diorang dapat kurangkan beban diorang lah. Karnival yang melibatkan lebih 50 peniaga kecil tempatan ini berlangsung sejak 3 Februari lalu sehingga 12 Februari ini. Meskipun terdapat permintaan tinggi, kerajaan tidak akan sewenang-wenangnya meluluskan permohonan pengambilan pekerja asing menerusi Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, permohonan tinggi diterima daripada 5 sektor kritikal iaitu perkilangan, pembinaan, perladangan, pertanian dan perkhidmatan. Kerajaan akan melihat keperluan untuk menambah pekerja asing sekiranya terdapat permohonan. Namun tidak boleh lebih 2.4 juta orang seperti diperuntukkan bawah rancangan Malaysia ke-12. Maklumat yang saya ada buat masa ini, memang permohonan itu terlalu banyak dan pihak Kementerian Sumber Manusia sedang memproses dan telah pun memberi kelulusan dalam tempoh 3 hari seperti mana yang telah dijanjikan. Tetapi saya lihat permohonan masih banyak lagi yang masuk, jadi kita akan tengok macam mana untuk kita sama ada terus meluluskan ataupun kita akan handbrake dulu. Beliau memaklumkannya selepas Majlis Convocation Akademi Kereta Api Tanah Melayu KTM ke-5 di Batu Gajah. Tempoh kelulusan mendapatkan pekerja asing yang dipendekkan kepada 3 hari dijangka dapat mengatasi isu monopoli ejen atau sindiket negara sumber mendapat keuntungan melampau. Langkah diambil Kementerian Sumber Manusia itu bertepatan mengurangkan birokrasi yang sebelum ini mengambil masa lama untuk kelulusan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Elias Muhammad Yunus Sakmud berkata, menerusi Pelan Kelonggaran Pengambilan Pekerja Asing bermula Januari lalu, dijangka dapat menyelesaikan isu sindiket yang mengenakan bayaran terlalu tinggi sekaligus dapat menampung keperluan segera terutama dalam industri kritikal. Ini pun diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab banyak industri yang membuat aduan tidak cukup pekerja. Jadi kita longgarkan dalam masa 3 bulan ini dan kita lihat apa kesannya kepada ekonomi negara.
Sebab akhirnya kita kena pastikan apa yang kita buat ini akan meningkatkan kita punya GDP lah. Untuk untuk negara inilah. Ya, ada dia punya polisi begitulah. Okey. Beliau menjelaskannya selepas lawatan kerja di kilang Kantar Lekap Siva Vision Sdn Bhd di Pelabuhan Tanjung Pelepas Pasir Gudang. Beliau turut mengingatkan rakyat agar berhati-hati dalam menerima tawaran kerja di luar negara yang menawarkan gaji lumayan kerana khawatir menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia. 488 laporan diterima Kementerian Luar Negeri berkaitan warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand. Mangsa sindiket yang diselamatkan setakat ini 227 di Kemboja, 61 di Laos, 38 di Thailand dan 33 di Myanmar. Terbaru dari Bangkok, umat Islam di Malaysia dan Thailand harus saling menghormati dan sentiasa mempertingkat hubungan yang lebih erat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mereka juga perlu memainkan peranan kerana punyai matlamat yang sama. Tambah Datuk Seri Anwar, walaupun agama Islam merupakan minoriti di Thailand, tetapi mereka perlu sama-sama memperbaiki imej Islam termasuk menjaga akhlak dan menimba ilmu. So as umat that have maintained this balance, we must not ignore the importance of knowledge, of enhancing our faith, moral values and ethical principles. That can determine whether we succeed or not. Our success is not measured like many others. Our success is measured also by our commitment to justice, to humanity. It's not just whether we attain more wealth or more knowledge. So may Allah help us, grant us wisdom, grant us success in whatever we do. Datuk Seri Anwar bercakap dalam majlis pertemuan ringkas bersama komuniti Islam di Pusat Islam Thailand. Ya, Thailand ni rasa bangga lah sebab dapat jumpa dengan Menteri Malaysia dan sudi datang ziarah kami orang Thailand, orang Islam di sini. Walaupun kami majoriti Islam di Thailand ni sikit, tapi di sini di Pusat Islam ni satu tempat yang orang Islam di seluruh Bangkok ni akan dapat jumpa. Dan seronok lah jumpa dapat dekat dengan Menteri PM Malaysia di sini. I happy he come here Thailand. Very happy. We are very glad to receive your Prime Minister and Madam very much. It's very good. Yeah, we have a very good relationship together, Thailand and Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat di Pusat Islamik Thailand ITC dan menyampaikan ucapan ringkas kepada jemaah yang hadir. Banjir di Johor pulih sepenuhnya selepas Pusat Pemindahan Sementara PPS terakhir yang beroperasi ditutup. PPS Balai Raya Kampung Seberang Batu Badak di Sekamat ditutup tengah hari tadi. PPS berkenaan sebelum ini menempatkan 22 penduduk daripada 7 keluarga dari Kampung Seberang Batu Badak. Johor mula dilanda banjir sejak 24 Januari lalu, menjejaskan lebih 5,000 penduduk daripada 1,508 keluarga. 55 PPS dibuka sepanjang tempoh berkenaan. Saudara, berdasarkan analisis model cuaca, penumpuan angin dijangka berlaku di tengah dan utara Sarawak bermula 12 hingga 15 Februari. Ia berpotensi menghasilkan hujan berterusan di kawasan berkenaan. Kita ke perkembangan cuaca dalam negara bersama Met Malaysia untuk penjelasan seterusnya. Teruskan Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berdasarkan model-model Met Malaysia dan antarabangsa, penumpuan angin dijangka boleh berlaku di bahagian barat dan utara negeri Sarawak bermula 12 sehingga 15 Februari nanti. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang akan berkuat kuasa mulai 12
sehingga 15 Februari nanti. Amaran ini melibatkan bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang di negeri Sarawak. Oleh itu, penduduk di kawasan amaran diminta untuk sentiasa berhati-hati dan cakna dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan juga pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan yang ribut petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kedah, negeri Perak, negeri Pahang, Selangor, negeri Sembilan dan juga Johor. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat bagi negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dan keadaan ini dijangka boleh beransur reda sekitar 1 ke 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak dan juga Sabah. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam kecuali di bahagian sandakan di negeri Sabah. Keadaan ini dijangka boleh beransur reda sekitar 2 ke 3 jam sahaja lagi. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peristiwa kembali, 28 penduduk dari 6 keluarga terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara ekoran risiko bencana tanah runtuh di Taman Cenderung Jaya Batu Kajah. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya memaklumkan PPS dibuka di Dewan Serbaguna Tanjung Tualang malam tadi selepas menerima aduan penduduk setempat. Penduduk memaklumkan terdengar bunyi penggerakan tanah di kawasan tersebut dan agensi keselamatan telah digerakkan ke lokasi. Kejadian dipercayai berlaku susulan hujan lebat yang melanda sekitar kawasan berkenaan. Insiden tidak melibatkan kemalangan jiwa. Seorang kelindan lori maut manakala 2 individu lagi cedera dalam satu kemalangan jalan raya yang membabitkan 2 lori di kilometer 350.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara. Jurucakap Jabatan Bomba dan Pelamat JBPM Perak memaklumkan kemalangan dipercayai berlaku apabila lori 10 tan dari Kuala Lumpur ke Ipoh yang membawa muatan ikan hilang kawalan sebelum melanggar bahagian belakang lori trailer 30 tan yang membawa muatan koil. Akibat pelanggaran itu, mangsa yang berusia 41 tahun tercampak keluar. Mangsa disahkan maut oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa tercedera dibawa ke Hospital Tapah untuk rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. 7 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di Kedah dan Kelantan ketika cuba merentas sempadan menggunakan laluan tidak sah di kawasan hutan sempadan Malaysia Thailand. Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tangkapan pertama dilakukan di Bukit Kayu Hitam.
6 parti ditahan melibatkan seorang warga Thailand, 3 Myanmar dan 2 warga Bangladesh. Mereka berumur antara 11 hingga 35 tahun. Sementara itu, dalam serbuan lain, seorang lelaki warga Thailand yang tiada dokumen perjalanan ditahan kerana cuba menyeberangi sempadan negara di Tanah Merah, Kelantan. Antara yang dirampas, 2 motosikal, pil kuda, selaras senapang angin dan pelbagai mata wang dengan anggaran nilai RM11,000. Parti yang ditahan diserah kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap dan Balai Polis Bukit Buga. RM10,000 peserta disasar menyertai harian Mega Zumba sempena sambutan Hari Wanita Sedunia 2023 peringkat negeri Pulau Pinang. Penyertaan bagi misi memecahkan Malaysia Books of Records itu berlangsung di Midtown Perda Kubang, Menerong 11 Mac nanti. Esko Pembangunan Sosial dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Chong Eng berkata, sambutan bertujuan menghargai sumbangan dan pencapaian wanita dalam sektor sosial, ekonomi, budaya dan politik. Selain sumbangan wanita terhadap pembangunan Pulau Pinang, kita nak 10,000 orang. Lelaki, wanita, tua atau muda, semuanya diraikan. We all are welcome to come. Ini untuk bersolidariti dengan kaum wanita, kaum ibu. Ada lagi ketidaksamarataan di antara wanita dan lelaki. Kita nak membanyakkan peluang untuk wanita. Masih bersama Berita Wilayah. Antara fokus dari Bumi ke Nyalang ialah mengenai penambahbaikan skim gaji penjawat awam negeri Sarawak. Perinciannya bersama Buma Wiyin di sana. Buma, silakan. Baik Atika, terima kasih. Cadangan penambahbaikan skim gaji penjawat awam di negeri Sarawak dilihat berupaya menarik minat lebih ramai rakyat di negeri ini menyertai perkhidmatan awam negeri. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam menyambut baik saranan Premier Sarawak menjelaskan ini akan menarik minat lebih ramai kaum-kaum lain termasuk kaum Cina. Menerusi kenyataan media, Dato' Alexander yang juga Menteri Kerja Raya berkata, inisiatif tersebut perlu disokong dengan pelaksanaan sistem pengambilan pekerja yang lebih adil dan saksama bagi memastikan pelbagai kumpulan etnik di Sarawak mendapat peluang sama rata untuk menyertai perkhidmatan awam negeri. Sebagai contoh, kumpulan etnik Dayak dan Cina sering merasa terpinggir dan tidak mendapat peluang yang adil dalam mendapatkan pekerjaan di perkhidmatan awam. Sehubungan dengan ini, beliau mengesyorkan supaya kerajaan negeri perlu mewujudkan sistem kota di peringkat pengambilan. Jelasnya seringkali berlaku hanya sedikit calon dari etnik lain dan bukan Melayu diberi peluang lulus dalam temuduga dan seterusnya berjaya untuk diambil ke dalam perkhidmatan kerajaan. Situasi ini katanya akan memberikan kesan domino di mana dapat dilihat kepada peratus penglibatan yang rendah dalam kalangan etnik lain dan kaum bukan Melayu memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran kerajaan pusat dan negeri. Walau bagaimanapun, beliau berterima kasih kepada Premier Sarawak di atas inisiatif yang telah diambil sejak beliau memegang tampuk pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak. Hasilnya dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penglibatan kumpulan etnik lain dalam perkhidmatan awam negeri selain dapat dilihat pelantikan dari kumpulan etnik dan bukan Melayu yang mula diberikan kepercayaan untuk mengemudi jawatan tertinggi baik di dalam pentadbiran awam negeri maupun syarikat berkaitan kerajaan GLC. Hala tuju Premier Sarawak dalam sistem pengambilan pekerja dengan memegang falsafah bahawa mereka yang mempunyai merit akan diberi peluang patut dijadikan panduan bagi memastikan peluang yang adil kepada semua.
Baik, dalam pada itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng menerima kunjungan hormat daripada rombongan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak yang diketuai oleh pengerusinya Datuk Dr. Sabariah Putit di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Datuk Dr. Sabariah Putit memberitahu kunjungan tersebut adalah bertujuan untuk membincangkan isu berkaitan pemerkasaan perkhidmatan awam di negeri ini. Datuk Dr. Sabariah menjelaskan SPA Negeri Sarawak yakin dengan inisiatif Premier dalam mentransformasikan perkhidmatan awam negeri selari dengan agenda strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030. It's interesting for us to hear for ourselves what YAB has in mind, and of course we are in alignment with his thoughts and how he's moving the Sarawak public service in particular into a new era of transformation, into an advanced economy. Bercakap kepada pemberita selepas perjumpaan tersebut, beliau berkata pihaknya bersedia untuk bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Sarawak ke arah merealisasikan harapan itu. Terdahulu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada bekas pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak, Datuk Ken Leben, untuk melaporkan secara rasmi pelantikan beliau sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kawalan Jabatan Imigresen Malaysia. Datuk Ken Leben yang bertugas sebagai pengarah JIM Sarawak sejak tahun 2016, kini menjalankan tugas di Putrajaya berkuat kuasa 7 Februari lalu. Baik, program Menu Rahmah mendapat respon yang menggalakkan daripada pemilik gerai makanan di sekitar Bandaraya Kuching. Tinjauan kru RTM mendapati rata-rata pemilik gerai makanan menyahut seruan kerajaan untuk menyediakan Menu Rahmah pada harga RM5 bagi satu hidangan dengan menyediakan hidangan lauk yang berlainan. Jali yang berniaga sejak 2 tahun di Kompleks Kubahria Satok, sambutan yang menggalakkan diterima sejak memperkenalkan menu Rahmah 5 hari lepas dengan pilihan nasi campur, lauk ayam atau ikan dengan satu jenis sayur-sayuran. Sambutan apabila kita mengeluarkan menu Rahmah dengan pilihan nasi campur agak menggalakkan daripada sebelumnya. So ia boleh memberi impak yang baik kepada kami sebagai peniaga dan juga baik kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan harga yang berpatutan bagi kami. Sementara itu, pemilik gerai Diet Fit Kuching, Azwan Rosdan, turut tidak melepaskan peluang untuk menghidangkan menu Rahmah dengan hidangan sihat dan sesuai untuk menu diet yang seimbang. Jadi kami orang pun tertutus sedia untuk mengolah healthy food untuk menu Rahmah lah. Semestinya macam nasi campur, yang lain-lain food lah. Untuk masa tu kami orang akan pola menu Rahmah untuk 2 menu je lah. First ada chicken meals dengan basmati rice. Then yang kedua kami orang pola chicken wrap and mini salad. Berbeza pula bagi warung Hasmidah di Jalan Tan Sri Dato' William Tan, sebuah warung kecil yang telah beroperasi lebih 20 tahun, menghidangkan 10 menu sarapan seperti mi Jawa, nasi lemak dan laksa Sarawak, masih mengekalkan harga makanan bajet bernilai RM2 sahaja. Dengan kos sara hidup ini tu, makanan di situ nang kira sesuai lah untuk semua golongan masyarakat lah yang berpendapatan rendah. Tempat tu macam sesuai dah. Tentang bayarannya pun okey, memuaskan. Macam bagus juga lah untuk yang pendapatan rendah ke apa kan. Siapa-siapa pun boleh datang. Dengar cerita tu kawan tengok tempat makan itu. Lalu nak pergi itu juga harga murah. Yalah coba tu. Harganya masih sama. Yalah magic tempat tu. Si tahu macam ni je. Yalah alhamdulillah je dapat maintain macam tu. Orang pun masih ramai. Sini tu susahlah nak nemu menu macam tu dengan harga macam tu. Macam yalah warung kampung-kampung di tengah bandar. Memang magic lah. Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang memperkenalkan menu Rahmah pada harga di bawah RM5 adalah sebagai usaha untuk membantu golongan yang memerlukan menikmati hidangan yang seimbang, terutama dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu.
Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS komited dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada penduduk di bawah kawasan pentadbiran majlis itu. Menurut pengerusinya, Sempurai Petrus Ngelai, kesemua ahli-ahli majlis telah dibahagi kepada 27 zon bagi memberi perkhidmatan di zon masing-masing. Kita telah membuat perancangan untuk menambah baikkan perkhidmatan kita dan juga kejaran dari segi banyak segi, terutamanya dari public health dan juga dari segi kesihatan awam yang kita perlu tingkatkan lagi. Di samping itu, seperti yang kita ketahui, kita juga ingin menanamkan kejaran kepada rakyat untuk menjaga harta benda pihak majlis. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program mengedarkan kalender MDLBS 2023 di Sibu Jaya. Ujar Sempurai, pihaknya akan memastikan kesemua ahli majlis turun padang untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat khasnya kawasan di bawah jagaan mereka. Dalam pada itu, beliau menambah pelbagai perancangan untuk merancangkan ekonomi setempat juga menjadi agenda utama pihak majlis. Antaranya penganjuran beberapa pesta yang memberi peluang kepada orang ramai, terutamanya usahawan tempatan yang sedikit sebanyak membantu menambah pendapatan mereka melalui beberapa pesta yang telah dianjurkan. Beliau turut menggesa semua pihak untuk terus bekerjasama dengan MDLBS dan menjaga kemudahan yang telah disediakan oleh pihak majlis. Ibu bapa berperanan penting dalam membentuk nilai dan sasiah serta jati diri anak-anak bermula dari rumah selain didikan guru di sekolah. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata langkah itu penting kerana pembelajaran bermula dari rumah dan ibu bapa merupakan pendidik pertama bagi seorang anak yang kemudiannya diteruskan di Taman Bimbingan Kanak-kanak, Pusat Jagaan Kanak-kanak dan Sekolah Rendah. Datuk Seri Lee menjelaskan tempoh sehari hanya lebih kurang 5 jam sahaja kanak-kanak akan berada dalam jagaan guru, selebihnya masa mereka akan berada dalam jagaan ibu bapa. Justru beliau mahu agar ibu bapa terus menunjukkan contoh dan teladan yang baik agar anak-anak dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan harmoni. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Kanak-kanak Tabika Taska Kemas Miri di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Kaunselor Ernest Goh Kiok Seng. Seramai 203 kanak-kanak Tabika Taska Kemas Miri menerima sijil dan hadiah mereka pada majlis tersebut. Miri akan menjadi tuan rumah untuk Sepatan Sarawak 2023 yang akan berlangsung pada 6 Mei tahun ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Negeri, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata penganjuran perlumbaan halangan sepatan atau lebih dikenali sebagai Sepatan Race akan membawa Miri ke tahap yang lebih tinggi dengan penyertaan peserta dari luar negara. Datuk Sebastian memaklumkan perlumbaan berkenaan disertai lebih 40 buah negara dari 6 benua menerusi 250 acara yang akan diadakan. Beliau menambah penganjuran perlumbaan itu di Miri akan menjadikan Miri dikenali seluruh dunia selain destinasi pelancongan kepada peserta. Beliau berkata demikian pada sidang media Sepatan Sarawak 2023 di Universiti Kertin Malaysia Miri. Pada majlis tersebut, beliau menyaksikan majlis menandatangani perjanjian MOU antara penganjur acara utama Persatuan Kejegasan Kuching diwakili oleh pengerusi penganjur Sepatan Sarawak 2023 Keter Wee dan Universiti Kertin Malaysia diwakili oleh Pro-Naib Chancellor, Presiden dan Ketua Eksekutif Kertin Malaysia Profesor Simon Luning. Universiti Kertin Malaysia dipilih sebagai hos acara tersebut yang akan menyediakan kemudahan, logistik dan sokongan tenaga kerja. Sepatan Sarawak 2023 menampilkan 2 kategori utama iaitu Super dengan perlumbaan 10 km membabitkan 25 halangan dan Sprint dengan perlumbaan sejauh 5 km dengan 20 halangan. Selain itu, turut akan diadakan Spartan Kids Race bagi jarak 800 meter, 1.6 km dan 3.2 km untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 14 tahun. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Terima kasih Ibu untuk perkembangan dari Sarawak.
Sarawak bersedia menjadi tuan rumah penganjuran Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024 sekiranya diberikan peluang untuk menggalas tanggungjawab berkenaan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagaimanapun berkata, keputusan itu perlu dimaklumkan lebih awal sebagai persediaan negeri untuk memperbaiki serta menaik taraf kemudahan dan infrastruktur sukan sedia ada. Jelasnya Sarawak bersedia mengagikan pertukaran khas untuk pembangunan sukan. Tan Sri Abang Johari telah menyorakan cadangan kepada Menteri Belia Sukan Hannah Yeoh agar penganjuran SUKMA berdasarkan penggiliran seperti di Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Tambahnya, penganjuran SUKMA seharusnya mempunyai standard dan konsistensi supaya Malaysia mampu melahirkan barisan atlet bertaraf antarabangsa. Seterusnya, fokus negeri di bawah bayu, rayuan subsidi minyak diesel untuk bot nelayan akan dibawa ke Kabinet. Langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin. Ya, Tika. Rayuan untuk mengembalikan semula subsidi diesel bagi bot nelayan kelas C2 akan dibawa sebagai keutamaan dalam mesyuarat Kabinet akan datang. Perkara tersebut dijelaskan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu selepas pertemuan beliau dengan Timbalan Ketua Menteri berangkap Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Dr. Jeffrey Ketingan di Kota Kinabalu. Tadi disebut soal subsidi diesel perlu dikembalikan. Saya akan cuba membawa isu ini tamaskan dalam Kabinet supaya tangkapan ikan dan sebagainya tidak terhalang. Dan Sabah memang kalau dibandingkan Sembawang Tanjung, ikannya enak dan murah. Jadi perlu tangkapan ini dipergiatkan. Jelas Datuk Seri Mohamed Sabu, pihaknya sentiasa mendengar pandangan dan keperluan daripada pelbagai peringkat sekaligus meringankan beban golongan nelayan selain berusaha menurunkan harga barangan keperluan harian tersebut. Sebelum ini, kerajaan telah menghentikan pemberian subsidi minyak kepada bot kelas C2 sejak tahun 2019 dan meneruskan pemberian subsidi minyak diesel untuk bot kelas A, B dan C. Dianggarkan kira-kira 500 bot kelas C2 di seluruh negara. Usaha membangunkan sebuah pusat latihan usahawan pertanian dan penternakan di Kampung Kuai, Pinampang mendapat reaksi positif Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri. Digerakkan Persatuan Pemilik dan Pemaju Tanah Anak Negeri Sabah Sanloda, dinamakan sebagai Pusat Latihan Agrosawan. Supaya tanah-tanah mereka dapat mengeluarkan hasil dan pendapatan demi kelangsungan hidup, bukan saja itu, pendapatan sebagai asas ekonomi mereka dan dalam masa yang sama membantu untuk meningkatkan keterjaminan makanan. Datuk Dr. Jeffrey berkata demikian kepada media selepas merasmikan Pusat Latihan Agrosawan dan Tapak Semayan Sanloda di Kampung Kuai di Pinampang. Terdahulu, dalam ucapan aluan, Pengerusi Sanloda, Datuk Seri Panglima Clarence Bongkos Malakun berkata, antara lain objektif penubuhan adalah mempercepatkan kewujudan usahawan tani tempatan yang berjaya melalui latihan yang sesuai. Usaha tersebut juga mampu mengurangkan kawasan tanah terbiar selain membuka peluang pekerjaan kepada belia tempatan. Pusat latihan yang mula beroperasi awal tahun lepas ini dilengkapi bilik seminar, pejabat, kolam ikan, ruang penjaja dan tapak semayan. Terdapat keperluan untuk membangunkan pelan tindakan khusus menangani kesan negatif perubahan iklim terhadap masyarakat, khususnya melibatkan kanak-kanak. Langkah berkenaan juga penting ke arah menyedia dan mempromosi alam sekitar ke arah menampan impak segera berkaitan kesan perubahan iklim global. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu berkata, pelan perancangan itu seharusnya merangkumi dasar dan inisiatif bagi mengurangkan kemiskinan, memperbaiki akses penjagaan kesihatan selain memastikan makanan berkhasiat untuk kanak-kanak.
Dia berkata demikian ketika berucap dalam program perbincangan meja bulat mengenai perubahan iklim dan kanak-kanak di Sabah. Anjuran Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dan UNICEF di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Christina, kesan perubahan iklim sudah mula dirasai di Sabah. Ini terbukti bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh semakin kerap berlaku sekaligus menjejaskan kehidupan masyarakat selain menyebabkan kerosakan harta benda serta infrastruktur. Dalam beberapa minggu yang lepas, banjir terburuk dalam tempoh 10 tahun telah melanda di kawasan tanah rendah dari daerah Sipitang sehingga ke Lahad Datu, meliputi pantai barat dan pantai timur Sabah. Sambutan menu rahmah kini sampai di pedalaman Sabah. Antara yang mula menyediakannya adalah Hoan Cafe Keningau dengan harga serendah RM5 sebagai menyahut seruan kerajaan dan membantu penduduk yang kurang berkemampuan. Untuk menyahut seruan kerajaan, maka restoran ini telah pun melancarkan menu rahmah yang pertama kali di Keningau, dan saya mengharapkan supaya menu rahmah ini akan ada lagi rakan-rakan lain yang coba menawarkan menu tersebut. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang kemampuan. Menu dia pun boleh tahan dan berpatutan. Dan selain daripada itu, menu ramah ini baik untuk di golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Sedangkan kita sudah maklum bahwa sekiranya tidak menu ramah ini, kita dibebani dengan ekonomi, apalagi kalau keluarga-keluarga yang memang susah. Untuk menu ramah ini memang berbaloi lah bagi kita sebab harga dia murah buat masa inilah. Dan sekarang ini barang-barang semua makanan pun mahal, jadi menu ramah ini kita boleh jimatkan kos untuk makan. Sebagai permulaan, menu tersebut ditawarkan secara percuma selama sehari dengan nasi campur, sama ada lauk ayam ataupun ikan dengan sayur dan minuman sirap. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Pei Ying di Jalan Cecily kini dalam proses dipindahkan ke tempat baharu di Batu Empat Sandakan. Pemindahan tersebut disebabkan struktur bangunan lama dan usang selain tidak mampu menampung pertambahan pelajar semasa. We have to move because now we have a wooden structure, so many years already, 60 years old already. So some of the students also have one issue lah. So we move to the Taman is better location for us in future. Bila ditemui media sempena lawatan rasmi Timbalan Menteri Pendidikan 1 Lim Fui Ying di Sandakan. Menurut Lopau, bangunan baharu sekolah tersebut bakal dibina di tanah berkeluasan lebih 1.2 hektar di Taman Nasalim Batu Empat Sandakan dengan anggaran kos RM5 juta sumbangan dana lembaga pengurusan sekolah berkenaan. Bangunan baharu tersebut bakal mempunyai 30 kelas sekolah rendah dan 10 kelas tadika. Kerja-kerja pembinaan akan bermula sebaik mendapat kelulusan pihak berwajib. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Atikah Naim untuk laporan lanjut dalam berita wilayah. Atikah. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan dari Kota Kinabalu. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negeri akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Persua kembali, musim timur atau kemarau di Perlis menjadi lubuk rezeki buat pesawah dan penduduk kampung. Ketika ini ikan darat khususnya haruan mudah didapati sekaligus punca rezeki tambahan untuk dijadikan ikan kering. Perinciannya langsung bersama Ahmed Iqbal Arif Yaakob di Studio RTM Kangar. Silakan.
Baik, terima kasih Atika. Serangan serangga ulat batang serta penyakit kara tangkal antara punca hasil tuaian padi di negeri ini agak terjejas. Namun, pesawat tetap bersyukur kerana terdapat peningkatan hasil berbanding musim lalu. Menurut pesawah, keadaan cuaca yang tidak menentu sejak awal penanaman padi sehingga fasa penuaian hasil turut merisaukan mereka ikuran keadaan tanah sawah jelus dan menyukarkan jentera menuai. Tengok agak meningkat sikit lah pada musim yang lepas. Kita tengok musim yang lepas tu memang agak teruk lah dengan serangan-serangan kesin dan sebagainya. Kan? Penyakit pun banyak pada musim yang lepas. Tapi musim ni kita tengok ni kurang sikit lah. Persen dia kurang sikit lah pada musim yang lepas. Oleh itu tengok yang mana yang tengah tuai sekarang ni kita tengok hasil pun agak meningkat lah. Dengan 1.8 per olong. Tanah ni sampai orang kata terbenam sampai 2-3 kaki. Itu kesan mesin padi yang tak boleh kerat. Traktor nak turun lekat bawah semua tu. Lepas tu memang teruk lah. Memang teruk sungguh lah petani ni. Apa saranan untuk ni? Saranan ni untuk kita nak baik pulih tanah ni mana minta kena ada bantuan lah. Contoh kapuk ke apa ke. Bantuan daripada ni lah, bagi bantuan dekat petani ni. Tanah. Pesawat berharap agar musim kemarau pada kali ini mereka dapat merawat tanah menerusi kaedah pengkapuran dan putara jentera membajak bagi mengelak risiko tanah jelus yang lebih serius pada musim hadapan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu yang diusahakan pesawah di negeri ini setiap kali tibanya musim kemarau dengan menahan bubu dan pelompat ikan haruan untuk dijadikan ikan kering. Bagi Abdul Rahim Hashim, menjalani kehidupan di desa hanya memerlukan kudrat dan usaha untuk memperoleh rezeki. Dia yang mengusahakan ikan haruan kering akan menahan bubu atau pelompat ketika musim kemarau kerana sifat ikan itu, ia akan mencari kawasan parit yang lebih dalam bagi mengelak musim kemarau. Macam saya di kampung ni jual ikan kering wan ni sekilo RM50. Dia kalau wan yang hidup, 10 kilo ikan wan hidup, dia boleh menghasilkan 3 kilo lebih. 3 kilo atau 3,5 kilo ikan kering haruan. Maknanya surut banyak lah. 10 kilo ke 3 kilo saja. Maknanya dalam 7 kilo dah hilang. Sebab dia kita keringkan, ayak semua dah kering, jadi ringan lah. Sebab kita kena jual harga RM50. Tapi itu memang amat murah lah. Setengah tempat tu sampai RM100 pun ada. Tempahan turut diterima dari luar Perlis kerana permintaan ikan haruan kering sangat tinggi kerana keenakannya dimakan bersama pulut kukus malah turut dipercayai mempunyai khasiat secara tradisional. Pendidikan dalam bidang sains dan teknologi khususnya di kalangan pelajar perlu terus diperkasa seiring perkembangan dunia hari ini. Minat terhadap bidang sains dan teknologi seharusnya bermula dari zaman sekolah agar pelajar mendapat pendedahan sejak dari awal dan menjadi sebahagian pelengkap dalam kehidupan. Menurut Adun Indra Kayangan Gan Ailing, bidang sains dan teknologi cukup meluas merangkumi pelbagai bidang kehidupan yang boleh diterokai oleh seseorang pelajar. Astronomi antara bidang yang boleh diketengahkan berdasarkan minat pelajar dan kemudahan yang ada. Yang pernah kami lakukan pada tahun 2020 adalah cerapan bintang dan pada hari ini kami akan teruskan usaha ini supaya untuk melibatkan lebih banyak sekolah dari negeri Perlis dan kami memang dapat tunjuk ajarlah daripada Persatuan Astronomi Pulau Pinang untuk datang membantu dan sama-sama membangun dalam bidang ini untuk membolehkan lebih banyak pendedahan diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah khususnya di negeri Perlis. Beliau ditemui ketika merasmikan program Hari Anugerah Cemerlang di Sekolah Kebangsaan Seri Perlis, Kanga. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Iqbal dari Kangar. Pelan jangka panjang mengenai program perumahan rakyat Satu Malaysia Prima Pahang dijangka siap bulan depan. Garis panduan yang kini dalam peringkat kajian diguna pakai sebagai dasar perumahan yang lebih jelas kepada rakyat. Menurut Esko Pahang, Datuk Seri Johari Harun, antara yang akan diteliti menerusi pelan jangka panjang termasuklah jumlah rumah yang akan disiapkan dalam tempoh ditetapkan bagi mengelak projek perumahan terbengkalai.
akan membuat kajian semula keseluruhan. Rata-rata pemaju telah pun menyatakan bahawa tentang harga mereka untuk kita menilai semula. Sekarang ni RM150,000. Yang mana RM150,000 ni adalah lebih kepada kos pembinaan. Sebab tanah itu adalah tanah kerajaan. Jadi tidaklah mereka membeli tanah. Jadi maknanya RM150,000 tu ya daripada tahun 2010 kita silap saya lah. Itulah harganya. Jadi mungkinlah sampai masa. Namun Yang Amat Besar cuba untuk mengekalkan harga itu. Namun kita boleh buat cara lain. Mungkin design kita ubah sikit. Beliau menyatakannya selepas majlis pelancaran inisiatif hijau di Cameron Highlands. Seorang pegawai perubatan direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes pencabulan seksual terhadap seorang kanak-kanak 12 tahun. Kejadian didakwa berlaku di sebuah hospital di Kemaman Rabu lalu. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Sharifah Armida Sasha Amir Sharifuddin. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, pegawai perubatan berusia 30 tahun itu ditahan petang semalam susulan laporan polis dibuat ibu bapa kanak-kanak berkenaan. Laporan dibuat ibu mangsa apabila mangsa menceritakan kejadian terbabit kepadanya. Selain meraba mangsa, suspek turut merakam gambar mangsa melalui telefon pintar di dalam bilik rawatan. Polis percaya terdapat ramai lagi kanak-kanak perempuan menjadi mangsa berdasarkan penemuan beberapa gambar lain di dalam telefon suspek. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib salurkan bantuan kewangan RM1 juta bagi membantu mereka yang terjejas banjir di Johor. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, bantuan disalur melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ bersama bantuan barangan keperluan dan peralatan pembersihan berjumlah RM250,000. Kita gerakkan pula konvoi kali ini ke Johor. Seramai 75 orang yang terlibat, antaranya Mawib, syarikat milik Mawib, Angkatan Tentera Malaysia, sukarelawan, skuad cuci-cuci Mawib dan Brigade Muda Mawib. Semoga sumbangan kecil kita semua ni akan dapat membantu urusan menyelamat dan meringankan sedikit kesedihan dan kesusahan masa-masa banjir. Beliau ditemui selepas melancarkan misi bantuan banjir Mawib Insani di Ibu Negara. Lebih 700 syarikat pembekal hadir pada sesi taklimat perolehan program TV RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Taklimat melibatkan terbitan tempatan serta perolehan program TV luar negara dan produk siap tempatan bagi fasa 1 tahun 2023-2024. Pembekalan program ini berdasarkan keperluan 5 saluran TV RTM iaitu TV1, TV2, TV OK, Berita RTM dan Sukan RTM. Taklimat anjuran unit kandungan kreatif RTM itu bertujuan memberi penerangan lebih jelas kepada syarikat yang berhasrat menghantar penyertaan bagi tawaran pembekalan perolehan program TV. Selain platform menemukan jabatan dan syarikat pembekal untuk berbincang serta berkongsi idea baru ke arah pembangunan industri kreatif. Pendaftaran syarikat dan tajuk program bermula esok hingga 17 Februari. Pembekal berminat menyertai tawaran pembekalan ini boleh melayari laman Sesawang tertera. Tidak yakin atau tiada pengetahuan luas pengurusan diri untuk beribadah ketika sakit. Alasan ini menyebabkan ada pesakit Muslim di hospital mengenepikan ibadah solat. Melihat kepada situasi ini, sukarelawan hospital Muslim amat diperlukan. Wartawan Syahada Hashim berkesempatan menyertai latihan sukarelawan hospital di Seri Kembangan, Selangor. Saksikan. Bagi merealisasikan konsep hospital mesra ibadah yang dilancarkan kerajaan sejak 2014, Akademi Hospital Ibadah mewujudkan pertubuhan sukarelawan hospital Muslim
pada tahun 2021. Malah, satu modul khusus telah dibangunkan sebagai panduan para sukarelawan hospital mematuhi cara ziarah pesakit serta memahami peraturan dan prosedur operasi standard SOP hospital. Menjadi seorang sukarelawan itu bukan hanya sekadar suka-suka dan rela semata-mata, tetapi ianya perlu disulami dengan ilmu pengetahuan dan juga latihan yang cukup agar perkhidmatan mereka ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Sukarelawan, siap! Sekolah hospital ni jarang saya dengar sebelum ni. Jadi bila saya nak tahu lebih apa lagi yang ada dekat hospital sukarelawan, setakat melawat je ke? So bila saya datang kat program ni, saya dapat tahulah cara nak ambil uduk, bertayamum dengan betul tanpa kena infection, tanpa memparahkan lagi pesakit tersebut. Dan kita melihat satu segmen yang lain yang boleh kita bantu dalam merealisasikan konsep Hospital Masjid Edah adalah pembinaan sukarelawan hospital. Dengan konsep ini kita ingin membantu melalui pendekatan belia masyarakat yang sememangnya tak tahu berkenaan dengan hospital. Kita latih mereka melalui Hospital Masjid Ibadah ataupun pengenalan-pengenalan yang sepatutnya mereka tahu, dan misi besar kita adalah membantu pesakit. Sebenarnya target kita adalah bagaimana untuk kita melihat pesakit Muslim ini terjaga spiritualnya. Bagi memastikan perkhidmatan sukarelawan lebih sistematik, Pertubuhan Sukarelawan Hospital Muslim ini akan menempatkan para sukarelawan di bawah koordinator yang bertauliah dengan Jabatan Agama serta berdaftar dengan Jabatan Kerja Sosial Hospital. Apa yang anda perlu tahu, untuk menjadi sukarelawan hospital, tidak semestinya anda perlu mempunyai latar belakang pendidikan perubatan. Selain itu, perkhidmatan juga tidak hanya terhad di hospital sahaja. Malah pengetahuan tentang pengurusan ibadah pesakit juga boleh diaplikasi di pusat jagaan selain hospital kerajaan dan swasta. Jadi kita ni, tanggungjawab kita sebagai pusat jagaan yang status Islam ni, sekurang-kurangnya di akhir usia kita boleh ajar dia 2 kalimah syahadah, kita ada kelas agama. Memang kalau dia Malaysia nyanyuk memang dia akan lupa, tapi sekurang-kurangnya kita masukkan dalam minda dia tu benda yang patut diingat, fardu ain, benda yang dia patut ingat. Kadang-kadang dia lupa balik, tapi kurang-kurang kita memberikan input yang baik pada mereka. Setelah saya menyertai latihan sebelum ini, banyak yang telah saya belajar untuk cara-cara menguruskan pesakit bagi memudahkan mereka beribadah. Seperti makcik ini, makcik tak mampu untuk bangun dan mengambil wuduk sendiri. Jadi bantuan seperti ini walaupun nampaknya kecil, tetapi ia sangat bermakna untuk mereka. Syuhada Hashim, laporan Jakir untuk RTM. Baiklah, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang saya di RTM, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum, saya Atika Naim. Jumpa lagi.